Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik ya, cikgu nak sambung lagi hari ini berkenaan dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan vektor. Okey, kita terus kepada contoh. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan vektor. Okey, kita dah belajar penambahan dan penolakan vektor. Jadi kita nak tengok soalan yang menggabungkan penambahan dan penolakan vektor. Okey, contoh soalan ialah, okey, saya ambil contoh soalan dalam buku teks penilaian kena di 12 ke surat 98 lah. Siapa yang ada buku teks boleh rujuk di situ. Okey, diberi suatu segitiga P Q R. Okey, kemudian ada garis lagi P ke N, P ke M. Okey, ni N, titik N, sini titik M. Okey, kemudian diberi vektor PR, P ke R. So nak panah mesti ke R adalah U, dan P ke Q adalah 2V. P ke Q adalah 2V. Okay, M dan N ialah masing-masing titik tengah ya. M dan N tu titik tengah. M dan N titik tengah bagi RQ dan RM. So bila M tu titik tengah, kita kena adjust sikit rajah kita tu supaya jadi tegak sikit ya, supaya nampak dia membahagi dua RQ. So kita ni sikit, so situ titik M. Saya kena alter rajah ni sebab dia nampak tak membahagi dua. So M. Okay, M dan N ialah titik tengah. M ni titik tengah bagi RQ. So dia membahagi dua RQ. Maksudnya RM sama dengan, terus buat kat sini, RM sama dengan MQ lah. Kenapa? Sebab M tu adalah titik tengah. Okey, yang kedua sama juga, dia kata N ni titik tengah bagi RM. So RM yang ni, jadi N tu saya pun kena adjust balik rajah dia supaya dia nampak membahagi dua sama besar ya. Okey. Okey, so di situ N. Okay, so bila N titik tengah bagi RM, maka Rn, maka dekat sini dia membahagi dua. Okay, untuk N yang titik tengah, jadi kita tulis siap-siap dekat sini. Tulis siap-siap Rn sama dengan N, M. Okay, sebab dia membahagi dua sama ya. Okay, itu maklumat yang diberi. Okay, soalan dia cari dalam sebutan
U dan V. U dan V bagi A RQ B RN C PN. Okay, macam mana kita nak cari RQ? Okay, awak tengok balik rajah kita, rajah segitiga ni, R ke Q. Sebut anak panah baru. Perlahan sikit TV. Okay, R ke Q. So anak panah kuning tu, kuning apa, hijau. Anak panah hijau tu mewakili R ke Q. So untuk cari vektor RQ ni, kita kena tengok segitiga besar. Okay, dalam segitiga besar PRQ ni kita ada 3 lagi segitiga kecil, iaitu segitiga PRN, kita ada segitiga PNM dan kita ada segitiga PMQ. Dalam segitiga besar ni ada 3 lagi segitiga kecil. So kalau kita nak cari RQ, kita tengok segitiga yang besar lah. Okay, sebab ini sisi RQ ni dia duduk pada segitiga yang besar ni, RQ ni. So nak cari RQ, kita guna hukum segitiga. Kita nak cari RQ, mesti tulis RQ, mesti bermula dengan huruf R dulu. Mesti bermula dengan huruf R. R apa? R, tengok daripada segitiga RQ. Jadi bermula daripada R, R ke P tambah dengan P ke Q. R ke P tambah P ke Q, baru kita dapat RQ. So kita tengok apa vektor RP di sini. Vektor U tu adalah PR ya. Kalau tengok dekat sini, PR tu adalah U. So awak boleh tulis siap-siap kat sini. PR adalah U. Kalau RP dia jadi negatif U. Okay, sebab apa? Sebab dia dah bertentangan arah, berlawanan arah. So RP tu akan jadi negatif U. Okay, kemudian tambah dengan PQ. Okay, PQ, tengok anak panah hijau saja ni. P ke Q adalah 2V. So tambah dengan 2V. Itu jawapan dia. Okay, so kita dah menjawab soalan lah, sebab dia kata cari dalam sebutan U dan V. Jadi jawapan kita ni dah dalam U dan V. Okay, ini kita guna hukum apa? Hukum segitiga. Hukum segitiga. Segitiga. Untuk cari Rn ni, kita tengok balik. Okey, kita dah dapat RQ. RQ negatif U tambah 2V. Okey, kemudian kita tengok pada garisan RQ. M tu adalah titik tengah bagi RQ ni, saya merahkan ni. M tu titik tengah bagi RQ. Jadi bila M tu titik tengah, maka jarak RM sama dengan jarak MQ. Okey, jadi RM tu sama dengan, maksudnya sebelum awak cari Rn, awak kena cari RM dulu. So cari RM, RM tu sama dengan setengah ataupun 1/2 RQ. Okey, jadi awak akan dapat RM 1/2 RQ ialah ganti RQ yang kita dah dapat dekat A tadi, negatif U tambah 2V. So awak akan dapat yang ni, kembangkan sini tadi, RM tu separuh RQ. Okey, ini tak payah sebab dah ada kat depan tadi. Ni dah 1/2 RQ. So Rn, okey, ni RM tadi, negatif 1/2 U tambah V. Jadi nak cari Rn, Rn adalah setengah ataupun separuh Rm. So awak gantikan Rm tadi masuk dekat sini. So kembangkan, dapat negatif 1/4 U tambah 1/2 V. Okay. Okay, so untuk Pn, okay, Pn, kita tengok balik soalan tadi, dia nak cari Pn. So Pn tu berada di atas segitiga. Okay, kita tukar pula warna ya. Warna kuning pula. Ni.
Okay, PN dekat sini, ini PN dan dia berada dalam segitiga ni, segitiga PRN ni. So bila nak cari PN, okay, awak guna hukum segitiga. PN sama dengan PR tambah RN. So PR awak dah ada dekat sini. P ke R adalah U. Okay, U tadi, P ke R adalah U. So awak ganti P ke R adalah U dan tambah RN. RN awak dah dapat sini. Okay, so letak je kat sini, negatif 1/4 U tambah 1/2 V. Tu selesaikan. Okay, so U tambah tolak ditolak, U tolak 1/4 U tambah 1/2 V. Jadi dapat PN sama dengan 3/4 U tambah 1/2 V. Okay, nombor 4 ni saya salin kat sini. Dalam buku teks latihan formatting 4.2 lah kalau nak tengok. Okay, contoh 2. Saya buat segitiga juga. Asyik segitiga je. Tak apalah. Okay, sini P, Q, R. Sini lagi garis. Okay, P, Q, R. Oh sorry, sini O sini O, O, P, Q. Kemudian sini R, sini N, sini M. Okay, rajah menunjukkan sebuah segitiga OPQ. Sebuah rajah menunjukkan, tak payahlah kot yang ni panjang sangat. Okay, rajah menunjukkan sebuah segitiga OPQ. Kita bagi maklumat penting je. N terletak pada garis lurus. N terletak pada garis lurus OP dan M ialah titik tengah bagi OQ. So M titik tengah ni, so bila disebut titik tengah, awak buat siap-siap dia membahagi dua sama. Okay, bila M titik tengah maksudnya terus buat macam ni, OM sama dengan MQ. Maksudnya nisbah dia OM nisbah MQ apa? Kalau titik tengah, OM nisbah MQ sama dengan 1 nisbah 1 ya, sebab titik tengah. Jadi satu lagi kita boleh buat OM sama dengan 1/2 OQ. Okay, sebab jumlah nisbah keseluruhan dia 2, 1 tambah 1 jadi 2. Jadi kalau kita nak separuh, 1/2 lah. OM 1/2 OQ. Okay, itu nisbah yang diberi. M titik tengah baik diberi ON nisbah NP. Ada lagi nisbah yang diberi ON nisbah NP 1 nisbah 2. Okay, okay, kita tengok dulu O ke N, N ke P. So yang ni arrow dia yang ni ya. OQ, O ke N, N ke P. Maksudnya O ke N 1 bahagian, N ke P 2 bahagian. Jadi jumlah keseluruhan bahagian adalah 3 lah. 1 tambah 2 jadi 3. Okay, lepas tu okay, baik, kalau dia bagi nisbah macam tu boleh terus buat macam ni lah. Kalau ON 1 bahagian, maksudnya ON tu sama dengan, boleh buat macam ni, ON sama dengan 1/3 OP. Kenapa ON 1/3 OP? Sebab OP tu mewakili keseluruhan bahagian lah. Okay, 1/3 kan, jumlah keseluruhan bahagian 3, 1 tambah 2 jadi 3. So N 1/3 OP. Kemudian NP adalah 2/3 OP. Kita buat siap-siap ni sebab dia supaya senang nanti. Okay, kemudian soalan ni bagi ON sama dengan Y.
Diberi kat sini saya letak ya, ON sama dengan Y, OQ sama dengan 2X. So kita boleh label dekat sini O ke N. Kita letak jauh sikit. Satu. Sini satu bahagian, sini dua bahagian. Dia kata ON tadi Y ya. So kita letak Y sini. ON sama dengan Y. OQ adalah 2X. O ke Q 2X. Ini 2X O ke Q. Okay. So soalan A, ungkapkan PM dan NQ dalam sebutan X dan Y. Dalam sebutan X dan Y. Okey, jadi macam mana kita nak ungkapkan sebutan X dan Y? Kita tengok dulu PM ya. Ada dua PM dengan NQ. So ada dua soalan kat sini. Okey, kita tengok PM dulu. A1. Okey, nak cari PM. Tengok PM tu berada dalam segitiga mana. Okey, so PM berada dalam segitiga OPM. Jadi kita highlightkan segitiga tu. Okey, so yang hijau ni saya highlightkan. Saya colorkan hijau. Untuk cari PM kita guna segitiga OPM. Okey, segitiga ni kita guna segitiga OPM. So nak cari PM kita kena buat hukum segitiga. P ke M sama dengan P. Mesti mula dengan huruf P. P ke mana? P ke O. P ke O tambah O ke M. Okey, baik. Kita tak ada PO dan kita tak ada OM. Tapi kita boleh cari PO. Kita ada ON. ON dia Y. Okey, macam mana kita nak cari PO ya? Kita cari dulu PO. Cari PO dulu. Kita cuma ada ON je kan? Jadi kita boleh dapatkan OP. Okey, macam mana dapatkan OP? Kita tahu nisbah dia tadi. ON ke NP adalah 1 nisbah 2. Jadi NP tu adalah 2/3 OP. Jadi kalau ON ni Y, so berapa NP? NP tu 2 bahagian kan? Jadi NP tu adalah 2Y. Okey. So NP adalah 2Y. Okay, sebab ONY. Kita tengok anak panah yang merah ni dulu. Okay, ONY. NP adalah 2Y lah. Sebab apa? Sebab jumlah keseluruhan dia 3 bahagian. Kalau ONY, jadi NP 2. 2 apa? 2Y. Kan? Sebab dia 3 bahagian. Ya. Okay, so NP adalah 2/3 OP. Baik. Kita dah ada NP, so kita boleh dapat PO lah. Jadi apakah PO? So PO sama dengan tadi OP tahu. OP tu adalah kita tulis kat sini dulu. Kalau jumlahkan semua, OP tu adalah 3Y. Kalau P ke O, anak panah dia bertentangan arah ni, yang hijau ni. Dia jadi negatif 3Y lah. So PO tu adalah negatif 3Y. Ya. Lepas kita dah dapat PO, kita perlu cari OQ. OQ. Kita ada PQ tak tadi? Kita dah ada OQ, sorry. Kita dah ada OQ tu 2X. OQ 2X. Jadi OM adalah OQ 2X, maka OM tu separuh OQ. Ni ada kat sini ni. OM ni 1/2 OQ. Jadi OM sama juga dengan 1/2 OQ adalah 2X tadi yang dia bagi ni. OQ ni adalah 2X. So darab dengan 2X.
Jadi awak akan dapat OM adalah X sahaja. So barulah kita dapat cari PM. PM saya ambil balik tadi hukum segitiga kita ni. PM sama dengan P ke O tambah O ke M. Jadi PO tadi negatif 3Y tambah dengan OM adalah X. Baru kita dapat PM. Okey, vektor ni macam kita berjalan nak pergi ke mana-mana lah. Awak nak pergi ke KL awak kena lalu. Kalau lalu highway senang lah. Kalau tak lalu highway awak kena pergi Ijuk, kena berlalu jalan bengkok-bengkok tu kan. Macam tu. Vektor ni dia melibatkan arah. Sekejap ya. Okey, betul tu. Negatif 3Y tambah X ataupun boleh tulis X tolak 3Y. Sama je. Okey. Baik, itu soalan 1. Soalan yang kedua dia nak NQ. NQ. Okey, kita tengok NQ berada dalam segitiga. Segitiga OQN. Okey, tadi awak dah dapat PM. Sebelum awak lupa, PM tu tolong label dekat rajah. Supaya lain kali kita boleh tengok yang kita dah dapat tu dah ada dekat rajah kan. Ni P ke M ni. P ke M ialah negatif 3Y tambah X. Label dekat rajah. So kita nak cari NQ. Jadi saya nak letak warna warna hitam lah. Okey, jadi NQ ni berada dalam segitiga ni. Ni saya hitamkan ya. Ni NQ segitiga ni. Ni. Okey, dalam segitiga ni. So NQ Baik, kita fokus pada segitiga ni. Baik, okey, nak cari NQ. Okey, lagi senang lah sebab kita dah ada NQ. Okey, fokus pada segitiga yang saya hitamkan ni. N ke Q ya. So N ke Q sama dengan apa? N ke O tambah O ke Q. So mesti mula dengan huruf N. N ke mana? Mesti dalam segitiga ni lah. N ke O lah. Mesti N ke O lah. N ke O tambah O ke Q. Dapatlah NQ. So N ke O negatif Y. Sebab apa? Sebab O ke NY. Jadi kalau terbalik anak panah, jadi tanda negatif positif bertukar. So negatif Y tambah dengan OQ adalah 2X. So itu NQ. Negatif Y tambah 2X. Okay, kalau tak faham boleh WhatsApp saya lah, ataupun boleh message dekat Google Classroom ya. Boleh tanya dekat situ. Sebab vektor ni dia kena tengok depan-depan muka awak semua ni supaya nampak faham ke tak faham. Sebab dia jalan kerja dia berliku-liku. Ya. X tolak Y. Betul lah. Okey. Soalan lagi, soalan B. Soalan B. Ini baru soalan A. Soalan B. Soalan B dia kata jika PM bersilang dengan NQ, jika PM bersilang dengan NQ pada R NR sama dengan HNQ dan PR sama dengan KPM. Okey, dengan H dan K adalah pemala.
dengan H dan K adalah pemala ya. Cari nilai H dan nilai K. Ada buruknya tulisan. Cari nilai H dan nilai K. Cari nilai H dan nilai macam R lah pula ya. Cari nilai H dan nilai K. Okay, kita baca sekali lagi. Dia kata jika PM bersilang dengan NQ pada R, NR sama dengan HNQ dan PR sama dengan KPM. Dengan H dan K adalah pemala. Cari nilai H dan nilai K. Okay, so kita kena gunakan maklumat yang kita ada dekat sini, iaitu kita ada NR. Kita ada NR sama dengan HNQ. Satu lagi kita ada PR sama dengan KPM. Okay, H tu skala dia lah. H dengan K tu adalah skala bagi vektor tu. Jadi kita tengok balik ya. Dia kata, kita tengok balik rajah tadi. Dia kata PM dan NQ adalah bersilang pada R. Okay, PM, mana PM? Okay, ni P ke M. P ke M, kita guna warna merah lah. P ke M bersilang dengan NQ, N ke Q. Ni, so dia bersilang dekat R ni. Okay. Okay, bersilang dekat R tu. Baik, kita tengok dulu yang pertama ni, NR sama dengan HNQ. Kita ada tak vektor NR tadi? Tak ada. Vektor NQ, kita ada tak vektor NQ? NQ kita ada. So, kita boleh ganti. Ni, kita ada vektor NQ dekat sini tadi. So, kita boleh gunakan dekat soalan tadi. NQ adalah negatif Y tambah 2X. Okay. NQ adalah negatif Y tambah 2X. Tadi, dekat tadi tu. Sorry. Ni dekat sini. Negatif Y tambah 2X. So, kita ambil yang ni. Jadi, maksudnya NR-nya adalah H kurungan negatif Y tambah 2X. So, masuk macam tu. Okay. Jadi, NR sama dengan, ni awak kembangkan. Jadi, H negatif Y kurungkan H tambah dengan 2HX. H negatif Y ataupun negatif H. Cara cantik nak tulis dia, NR sama dengan negatif H Y tambah 2HX. Okay. Okay, tu kita dah selesaikan yang ni. Kita dah ada dah NR ni sama dengan benda ni. Kemudian satu lagi kita ada PR ni. PR tu sama dengan KPM. Ni. PR sama dengan KPM. So, kita gunakan. Okay, PR. Tulis balik. PR sama dengan KPM. Okay, apa yang kita ada? PM kita ada ke tak tadi? Kita tengok balik yang kita dah ada. PM kita ada vektor PM ni. Ni kita ada, saya bulatkan. Okay, kita ada vektor PM kat sini. Ni vektor PM ni kita boleh masuk ke sana. Okay, dia kata PR sama dengan KPM kan. So, awak tulis balik. PR sama dengan KPM. PM apa tadi? Negatif 3Y tambah X. Negatif 3Y tambah X. So, awak kena kembangkan. Jangan biarkan macam ni sebab kita nak compare nanti. Ni, darabkan, kembangkan. Ya. Sama, kembangkan. So, akan dapat PR ni adalah negatif 3KY. Cara nak tulis dia, perkali vektor depan. Vektornya kat belakang. K darab X, KX. Vektornya di belakang, perkali dia kat depan.
So, kita ada PR, kita ada NR. Okey, jadi awak tengok balik segitiga tadi. Kita nak compare tau. Kita nak cari nilai H dan K ni, kita mesti comparekan kedua-dua vektor ni. NR dengan PR. Tapi sekarang vektor ni tak sama. Ni NR, ni PR. So, kita kena samakan. Kena jadikan salah satu tu sama ada PR ataupun NR. Okey, so kita tengok dekat segitiga kita ni. PR, NR. Okey. PR ataupun NR. So, kita boleh guna NR, kita boleh ambil satu lagi daripada segitiga ni. Ya. Okey, kat sini boleh ambil PR ni dalam segitiga PRN. Saya letak warna apa? Warna merah lah. Segitiga PRN ni saya merahkan. Sebab apa? Sebab PR dan NR ni berada dalam segitiga ni. So, saya merahkan dia. Okey, so saya merahkan dia. Jadi, PR, kita boleh cari PR daripada segitiga ni juga. Caranya adalah PR sama dengan PN tambah dengan NR. So, kita buat macam tu. Kita boleh cari satu lagi vektor PR daripada segitiga tadi. Daripada segitiga dengan menggunakan NR. Okey, so PR sama dengan, kalau ikut yang ni, PR sama dengan PN tambah NR. PN tambah NR. So, PR sama dengan P ke N, hukum segitiga ya, tambah N ke R. So, kita tengok balik. P ke N adalah P ke N negatif 2Y ya, sebab anak panah dia ke bawah. Okey. Asalnya ke atas anak panah dia ya. So, P ke N adalah negatif 2Y. So, awak buat kat sini. Negatif 2Y tambah NR. NR ni kita ambil daripada yang kita cari tadi. Ni. Ambil dekat sini. Okey, NR ni masuk kat sana. Okey, apa tadi? NR tu adalah negatif HY tambah 2HX. Negatif HY tambah 2HX. So, kita settlekan balik. Jadi, negatif 2Y tolak HY tambah 2HX. Okay, so ni ada dua vektor Y. Jadi, awak faktorkan Y, keluarkan Y. So, dalam kurungan negatif 2 tolak H tambah 2HX. Okay, ni vektor PR yang baru. Yang satu lagi. Okay. Okay. So, yang kita dah ada tadi, PR-nya apa? Baru dicari. Okay, lepas tu step seterusnya kita compare. Compare PR baru dengan PR lama. PR lama yang mana yang kita ada kat tadi, kita dah cari tadi. PR lama kita dapat dengan menggunakan KPM ni. PR sama dengan KPM. So, kita ambil yang ni. Ambil yang ni, letak sana. PR yang lama. So, PR ni PR baru. Maksudnya PR lama sama dengan PR baru. PR lama sama dengan PR baru. Bila kita nak compare, kena compare vektor yang sama ya, jangan tak sama pula. Okey, so PR yang lama tadi adalah negatif 3KY tambah KX tambah KX. Okey, sekejap kita tengok balik ya, takut salah lagi. Negatif 3KY tambah KX. Okey, betul. So, kita bandingkan ataupun kita compare perkali vektor. Okey, kalau bagi vektor Y perkali vektor Y, sebelah kiri untuk vektor Y adalah negatif 3K dan sebelah kanan adalah negatif
2 tolak 2H. Yang ni betul tadi. Kemudian untuk perkali X sebelah kiri K. Okay, so ni saya padam balik K. K sama dengan 2H. Okay, so ni pun saya kena padam. K tu adalah 2H ya. Saya dah silap. Dah salah salin. Tersalah salin tadi. K sama dengan 2. Sorry. K sama dengan 2H. K sama dengan 2H. Dari 2 tadi. K sama dengan 2H. Ok, so ni jadi persamaan ketiga. So gantikan balik kat sini. Negatif 3 K. Negatif 3K sama dengan negatif 2 tolak 2H kat sini. Negatif 3K tolak 2H. So K adalah 2H, maka ganti dekat ganti dekat K ni adalah sorry 2H. So ganti dekat K 2H. So awak akan dapat sini, saya ganti kat sini. Negatif 3 kurungan 2H sama dengan negatif 2 tolak H. Selesaikan, so awak akan dapat negatif 6H tolak 2 tolak H. So negatif 6H tambah H negatif 5H. Negatif 5H sama dengan negatif 2. So H sama dengan H sama dengan 2/5. Ok, kemudian nak cari K, kita gantikan dalam persamaan ketiga lah, lebih senang. Jadi K sama dengan 2H, maksudnya 2 darab 2/5. So akan dapat K sama dengan 4/5. Ok, itu sahaja. Terima kasih.